Burai taksub melampau ahli PAS kepada pemimpin parti adalah punca tiada pertandingan pemilihan bagi 5 jawatan tertinggi. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Muhammad Puan Azhar Kashif berkata, bagaimanapun ketaksuban melampau itu boleh menyebabkan PAS berpecah. Katanya, PAS teramat bangga kerana 5 jawatan utama tiada pertandingan. PAS mendabik dada ia adalah parti paling stabil. Sebenarnya, burai taksub pada pemimpin jadi punca kenapa tiada siapa yang berani bertanding 5 jawatan teratas itu. Mengulas lanjut bahawa tiada pertandingan untuk jawatan presiden, timbalan presiden dan 3 naib presiden parti pada muktamar tahunan ke-69 PAS. Puan berkata ketaksuban ahli mereka kini adalah pada tahap tinggi. Katanya mereka percaya bahawa kejayaan gelombang hijau semasa pilihan raya umum ke-15 tahun lalu dan 6 pilihan raya negeri pada Ogos lalu adalah kerana kehebatan luar biasa 5 pemimpin teratas berkenaan. Katanya mereka jadi takut untuk menyanggah 5 orang tersebut. Takut dituduh kacau daun dan menentang Islam, taksub mereka melampaui batas. Apa tidaknya pemimpin mencarut, celupah, kuat bohong dan tidak konsisten ditaati membabi buta. Sampai masanya nanti PAS akan berpecah. Dengan tiadanya pertandingan bagi jawatan presiden, Abdul Hadi Awang akan kekal menerajui PAS untuk tahun ke-21. Dia mula mengutai PAS selepas Allahyarham Fadil Noh meninggal dunia pada 2002. Ketika ini, jawatan timbalan presiden disandang Ahli Parlimen Kubang Kedian, Tuan Ibrahim Tuan Man, manakala 3 jawatan naib presiden diisi oleh Menteri Besar Terengganu, Ahmad Samsuri Mokhtar, Idris Ahmad dan Muhammad Ahmad Abdullah. Idris merupakan Ahli Parlimen Bagan Serai dan pernah menjadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri, manakala Muhammad Ahmad kini berkhidmat sebagai Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan. Bagaimanapun, beberapa penganalisis politik berkata ketiadaan pertandingan bagi 5 jawatan tertinggi PAS merupakan langkah parti itu dalam mengelak mudarat yang berkemungkinan boleh mencetuskan krisis dalaman. Bagi pensyarah kanan Sekolah Perdana Universiti Teknologi Malaysia, Dr. Mazlan Andi, secara tradisi jawatan tertinggi PAS tidak ditandingi melainkan berlaku situasi luar biasa. Penganalisis politik daripada Universiti Sultan Zainal Abidin, Dr. Hussein Yusri Zawawi pula berpandangan tidak timbul soal dakwaan PAS tidak demokratik susulan tiada pertandingan bagi 5 jawatan tertinggi parti itu dalam muktamar yang akan berlangsung hujung bulan ini. Katanya ini kerana terdapat penarikan diri daripada beberapa pemimpin yang dicalonkan sebagai naib presiden. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke menyela tindakan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno berhubung kenyataan apik berseluar pendek akan mengajar agama di masjid. Menurutnya, pemimpin PAS sepatutnya melihat Pulau Pinang di bawah pentadbiran DAP sejak 15 tahun lalu sebelum membuat dakwaan sedemikian. Katanya DAP dah berkuasa di Pulau Pinang 3 penggal dah 15 tahun. Apakah ada apik Cina menyampaikan khutbah di masjid pada hari Jumaat? Jadi Pulau Pinang contoh terbaik. Apakah tidak ada lagi masjid di Pulau Pinang tetapi itu yang mereka mainkan? Loke yang juga Menteri Pengangkutan berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Sanusi ketika ceramah di Pelangai minggu lalu. Dalam ceramahnya itu, Sanusi mendakwa di Malaysia nanti akan melihat apik berseluar pendek mengajar agama Islam di masjid sekiranya PH dan BN terus menjadi kerajaan. Loke menyifatkan dakwaan Sanusi itu menunjukkan betapa pemimpin PAS ketiadaan modal dan visi. Katanya yang saya pelik dulu masa PAS kerjasama dengan kita, itu pun fitnah yang mereka lawan dulu. Masa tu UMNO yang cakap macam Sanusi itu. Hari ini mereka guna fitnah yang sama dan logik yang sama. Jadi ini permainan politik. Dulu masa PAS kerjasama DAP, dia juga yang lawan fitnah macam itu, dia pun tahu itu tidak betul. Hari ini mereka guna cara fitnah tidak betul ini menunjukkan bahawa mereka ketandusan modal. Saya percaya ia tidak akan beri kesan kepada rakyat. Sementara itu, Loke yang juga anggota Parlimen Seremban berkata, pihaknya yakin undi penyokong DAP di beberapa kampung di Pelangai akan berpihak kepada calon BN Amiza Abu Adam pada hari pengundian Sabtu ini. Katanya di Pelangai ini kita tidak dapat majoriti dulu, tapi dapat sokongan kuat juga terutama di Telemong, Mancis dan beberapa kawasan lain. Walaupun kalah dalam PRU ke-15 lalu, kita ada sokongan. Mungkin dalam 30% pengundi di Pelangai, dengan sokongan itu yang kita akan alih kepada BN. Saya yakin dengan formula itu calon BN boleh menang selesa. Mahkamah Tinggi menolak permohonan Dr. Mahathir Mohamad untuk penzahiran dokumen dalam sama fitnah terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mahathir mahu Anwar mengemukakan dokumen mengenai dakwaan Konsortium Perkapalan Berhad diselamatkan oleh Petronas dan Perbadanan Perkapalan Antarabangsa Malaysia pada 1997. Beliau turut mahu memperoleh dokumen berkaitan pemberian kontrak kepada Opcom Kabel Sdn Berhad oleh Telekom Malaysia Berhad pada 2003 dan lesen fabrikasi oleh Petronas pada Kencana Petroleum Berhad pada 2002. Bekas Perdana Menteri itu juga meminta Anwar mengemukakan laporan berkaitan dengan permintaan pewajar Sdn Berhad untuk mendapatkan dana kerajaan pada 1998 serta dokumen berkaitan dengan yuran guaman yang dibayar kepada dua firma iaitu Lewis & Co dan VK Lingam & Co.
Rafiq Rashid Ali yang mewakili Mahathir selaku peguam berkata, Pesuruhjaya Kehakiman Zahara Hussein menolak permohonan itu atas alasan peristiwa yang dipetik oleh Anwar dalam pernyataan pembelaannya itu berlaku beberapa tahun lepas dan tidak direkodkan dalam mana-mana dokumen. Katanya jika ada sebarang dokumen, ia akan menjadi sebahagian daripada pembelaan defendant Anwar dan beliau perlu mengemukakannya semasa pengurusan kes pra perbicaraan nanti. Mahkamah menetapkan 3 November untuk pengurusan kes. Mahathir menyambat Anwar atas kenyataan dibuat Presiden PKR itu ketika Kongres Partinya pada 18 Mac menggelar Mahathir sebagai resi dan mengatakan beliau mengakhirkan keluarganya semasa memegang jawatan. Dalam tuntutan mahkamahnya, Mahathir mendakwa kenyataan itu dibuat oleh Anwar atas kapasitinya sebagai Perdana Menteri justru memberi impak jauh lebih dahsyat terhadapnya berbanding kenyataan serupa dibuat oleh rakyat biasa. Beliau berkata dakwaan itu merosakkan statusnya sebagai negarawan dan bekas Perdana Menteri. Mahathir mahu Anwar menarik balik semua kenyataan berunsur fitnah yang dibuat terhadapnya dan disiarkan di media arus perdana serta media sosial. Katanya kenyataan Anwar yang didakwa berunsur fitnah itu bertujuan merosakkan nama baiknya di mata rakyat kerana kenyataan tersebut dilihat dan didengar oleh ramai orang. Beliau juga mahu Anwar memohon maaf tanpa syarat dan berjanji untuk tidak mengulangi kenyataan yang sama atau serupa pada masa akan datang. Kejayaan dua calon Pakatan Harapan pada pilihan raya kecil di Sipan Jeram dan Pulai bulan lalu memberi indikasi penjawat awam cenderung menyokong gabungan itu dan Barisan Nasional. Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, beliau yakin calon Barisan Nasional yang dipertaruhkan pada pilihan raya kecil Pelangai akan mencapai kemenangan sama sekali lagi. Katanya, saya ingin berpesan kepada seluruh rakyat dan pengundi di Pelangai, pertahankanlah perpaduan dan kestabilan yang telah terbina ini. Kita lihat setelah kejayaan Pakatan Harapan menang di Pulai dan Sipan Jeram, sokongan penjawat awam mula beralih kepada gabungan PH dan BN. Saya berkeyakinan sekali lagi kita akan berjaya mencapai kemenangan di Pelangai ini. Muhammad yang juga ahli Parlimen Kota Raja turut merayu agar rakyat terus memberikan kepercayaan kepada kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya negara kita berada di landasan yang terbaik untuk kembali menjadi negara yang dihormati dan disegani dunia. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan 7 Oktober sebagai hari pengundian bagi Dun Pelangai. Dun Pelangai menyaksikan pertembungan 3 penjuru antara calon BN Datuk Amiza Abu Adam menentang calon PN Kasim Samad dan calon bebas Hasbi Helmi DM Zulhasri. PRK tersebut diadakan ekoran kematian penyandangnya daripada BN Datuk Seri Johari Harun pada 17 Ogos lalu selepas terbabit dalam naas pesawat terhempas di Lebuh Raya Gaci berhampiran Bandar Elmina Shah Alam. Menteri Besar Pahang Wang Rusdiwan Ismail mendakwa Adun PN telah menyatakan kesetiaan kepada kerajaan perpaduan pimpinannya di negeri itu dan tidak akan sesekali keluar parti untuk menyertai PN. Jelasnya dakwaan kononnya 4 Adun BN negeri itu akan menyertai PN jika pembangkang menang pilihan raya kecil Dun Pelangai tidak lebih daripada fitnah bagi menakutkan rakyat. Katanya, saya ada dengar tu, tapi tadi adun-adun secara spontan ada yang membuat video dan merakam sendiri bahawa mereka tidak akan keluar dan akan terus bersama BN. Ada juga yang buat video secara kelompok lebih kurang 11 orang dan boleh dikatakan seluruh adun dari BN mengatakan akan terus berada dalam kerajaan perpaduan. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin berkata, dia tidak menolak kemungkinan gabungan itu mampu mengambil alih pentadbiran Pahang jika menang dalam PRK Pelangai. Muhyiddin membayangkan timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man akan menjadi menteri besar jika ia berlaku. Sementara itu, Wan Rusdi berkata pembangkang sengaja mewujudkan cerita supaya pengundi di Dun Pelangai terpengaruh. Katanya, pembangkang mewujudkan dan mereka cipta supaya menakutkan rakyat dan terpengaruh dengan cakap mereka. Walhal ini tidak benar sama sekali. Saya dah dapat video dari rakan Adun BN yang menyatakan mereka akan terus bersama kerajaan perpaduan, yang menyatakan akan terus bersama saya sebagai Menteri Besar. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin membidas kegagalan kerajaan menangani krisis kekurangan beras serta menangani kenaikan harga barang ketika ini. Jelas Muhyiddin kekurangan beras, telur dan kekosongan jawatan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup membuktikan kecelaruan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya, tapi hari ini dibaca berita Haji Mak Sabu. Menteri apa? Menteri Naik Lembu memberitahu Perdana Menteri dia sedang menguruskan bekalan beras ini menerusi Fama dan tidak ada kenyataan Perdana Menteri kata tak betul. Kalau saya jadi Perdana Menteri, saya sudah kata tak betul sebab ini bukan kerja Fama. Sekarang saya nak tanya siapa Menteri Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna yang baru meninggal Datuk Seri Salahuddin Ayub tapi sampai sekarang tidak diisi. Ini krisis tidak akan Perdana Menteri nak memangku jawatan itu, lantiklah ahli-ahli parlimen yang layak dan sesuai. Tambah Muhyiddin lagi, jika Fama menguruskan beras, pihak mana yang akan mengambil alih tugas untuk memasarkan sayur daripada pekebun tempatan? Jawatan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup kosong setelah Salahuddin meninggal pada Julai.
Sehingga kini jawatan itu masih belum diisi. Namun tugas itu dipangku Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Armiza Muhammad Ali. Sebelum ini, Perdana Menteri berkata dia belum mempunyai keputusan berhubung perombakan Kabinet Kerajaan Perpaduan. Sebaliknya, akan membawa perkara itu kepada pengetahuan Yang di-Pertuan Agong. Mengulas selanjut, Muhyiddin berkata tidak pernah dalam sejarah negara Fama menghantar beras. Katanya lagi, meskipun bersifat sementara, ia adalah sesuatu yang tidak kena. Katanya mana ada kerja Fama bekal beras, tuan-tuan ada dengar tak kalau bekal sayur, kelapa ada, tapi tak pernah masuk senarai beras. Beras adalah makanan ruji. Tapi tak pernah menjadi masalah sebab sistem penghantaran sudah lama, bukan setahun tapi 30 hingga 40 tahun. Nanti Fama tak boleh hantar sayur sebab nak hantar beras, jadi masalah kepada petani lain, siapa nak bekal dan urus bekalan daripada petani. PAS tidak akan merayu terhadap keputusan Mahkamah Pilihan Raya Kuala Terengganu pada 26 September yang membatalkan kemenangan calonnya Cik Alias Hamid di Kemamat. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata, langkah itu diambil memandangkan hakim tidak menamakan mana-mana pihak yang terlibat dengan amalan rasuah bagi kawasan itu. Katanya sehubungan dengan itu, PAS menunggu dan bersiap sedia untuk mengambil langkah selanjutnya berdasarkan ketetapan yang akan dibuat oleh Suruhanjaya Pilihan Raya berikutan daripada keputusan tersebut. Taqiyuddin berkata demikian dalam kenyataan ringkas 4 perenggan hari ini. Mahkamah Pilihan Raya minggu lalu membatalkan kemenangan Cik Alias Hamid. Ini susulan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu, Anselm Charles Fernandez, yang membenarkan petisyen pilihan raya yang difailkan oleh Muhammad Hishamul Abdul bagi pihak Barisan Nasional. Keputusan dibuat setelah mahkamah berpuas hati bahawa pihak penpetisyen berjaya membuktikan wujudnya unsur rasuah ketika kempen pilihan raya umum ke-15. Dengan ketiadaan rayuan bagi pihak PAS dalam tempoh 14 hari, SPR akan mengisytiharkan kerusi parlimen itu kosong sekaligus membuka laluan kepada pilihan raya kecil. Dalam pilihan raya 2022, Cik Alias menang besar dengan majoriti 27,179 undi dalam pertembungan 4 penjuru. Dia mendapat 65,714 undi, diikuti Ahmad yang juga bekas Menteri Besar dengan 38,535 undi. Calon Pakatan Harapan Hasuni Sudin 8,340 undi dan calon pejuang Rosli Abdul Ghani 506 undi. Calon Perikatan Nasional bagi Parlimen Kemaman pada PRU15 patut tidak boleh bertanding apabila pilihan raya baharu diadakan selepas kemenangan terbatal susulan dakwaan terdapat unsur-unsur rasuah. Ketua UMNO Terengganu Ahmad Said berkata demikian selepas PAS mengumumkan ia tidak akan memfailkan sebarang rayuan terhadap keputusan Mahkamah Pilihan Raya. Hakim Anselm Charles Fernandez ketika mengurus kes menyatakan terdapatnya unsur-unsur rasuah bagi bahagian pilihan raya parlimen itu tanpa menamakan mana-mana pihak. Menurut Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan dalam kenyataan, katanya dia tak rayu sebab benda ini jelas terbukti. Ditanya sama ada beliau sudah bertanding sekali lagi di Kemaman, Ahmad berkata perkara itu belum dibincangkan. Katanya UMNO Terengganu bersedia dan akan ikut apa ketetapan dibuat pucuk pimpinan sama ada bertanding atau sebaliknya. Keputusan PAS untuk tidak merayu keputusan Mahkamah Pilihan Raya membatalkan kemenangan bergaya Perikatan Nasional itu membuka ruang kepada pemilihan baharu dengan Taqiyuddin berkata partinya sudah bersiap sedia. Mahkamah pada 26 September lepas mengisytiharkan keputusan PRU15 bagi Parlimen Kemaman terbatal dan tidak sah selepas menerima dakwaan penpetisyen berhubung sogokkan semasa tempoh berkempen. Sekian berita menarik sepanjang minggu ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dialan TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.